Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Syafika. Okey, dalam video kali ini saya akan terangkan tentang bab 6. Okey, masih lagi bab 6. 6.5 rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Okay, yang mana pecahan pertama ialah membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Jadi sekarang kita imbas kembali. Video yang sebelum ni saya terangkan tentang macam mana nisbah kotangen, secant dan kosekant. Okay, dari mana datangnya tangen, cos dan sin. Okay, dan juga identiti asas kita. Okay, yang dalam kotak diberi dalam rumus. Jadi jangan risau. Yang di luar kotak kena ingat. Okey, apa yang kita boleh buat dengan rumus sudut majmuk selain daripada membuktikan identiti trigonometri? Okey, kita boleh cari nilai menggunakan rumus sudut majmuk. Okey, jadi rumus tu saya letak dekat sini. Contoh yang pertama, sin 30 cos 50 tambah cos 30 sin 50. Dia sama dengan right hand side bagi rumus sudut majmuk sin. Okay, jadi perhatikan sin 30 cos 30. Dia sama dengan sin A cos A. Kemudian cos 50 sin 50. Dia sama dengan cos B sin B. Seterusnya kita tengok pula operasi tambah. Jadi kita guna operasi yang di atas. Maka kita akan dapat sin 30 tambah 50, kita dapat sin 80. Okey, tekan kalkulator, dapatlah sifar perpuluhan 9848. Contoh seterusnya. Sini sama. Sebelah kiri ni cos dengan cos. Ini sin dengan sin. Okey, jadi kita kena guna rumus yang kedua. Ungkapan di sebelah kanan operasi tambah, jadi yang sudut majmuknya kena tolakkan. Okey, kita akan dapatlah cos 14 tolak 26. Okey, jangan risau. Kita dapat negatif, tak ada masalah. Negatif 12 maksudnya daripada garis sukuan pertama dia patah balik ke bawah. Okey, kalau positif dia naik ke atas. Lawan arah jam. Tapi kalau negatif 12 dia ikut arah jam. So tekan kalkulator kita akan dapat 4.9781. Seterusnya, yang ini terang-terang nampak tangen kan? So kita tengok di atas simbol tambah, di bawah simbol tolak. Sama. Okey, tapi kalau atas tambah, bawah tambah dia tak jadi ya. Kita tak boleh guna rumus tu. Okey, dia mesti atas tambah, bawah tolak ataupun atas tolak, bawah tambah. Okey, kita tengok kalau atas tambah maksudnya untuk sudut majmuknya kena tambah juga. Maka kita akan dapatlah ungkapan seperti ini. Okey, tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat 2.9 sifar 42. Okey, sekarang kita nak cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Okey, cos 165 darjah. Okey, untuk contoh ini, kita kena tinggalkan jawapan dalam set. Okey, bila ada set tu, alamak. Okey, jangan risau. Okey, di mana kedudukan 165 darjah ni? Okey, kalau kita tengok 165 darjah berada pada sukuan kedua dan sudut rujukannya 15 darjah. Okey. Saya nak gunakan sudut rujukan. Okey, jadi bila dia duduk pada sukuan kedua, dia mesti negatif cos. Okey, kita guna sudut rujukan 15 darjah. Okey, kenapa saya guna sudut rujukan? Sebab kita nak tukarkan cos 165 ni, okey, ataupun cos 15 ni kepada ungkapan. 15 tu kita tukarkan kepada ungkapan. Dan ungkapan tu mestilah guna sudut khas ataupun special angle. Kalau saya gunakan 165 darjah, kita tak dapatlah ungkapan yang menggunakan sudut khas ni. Okay, tapi kalau 15, kita boleh guna 45 tolak 30. Okey, jadi operasi dalam kurungan ni tolak, maka kita tengok yang bawah. Okey, jadi bila kita tukarkan kepada ungkapan yang right hand side ni, okey, operasi ni akan jadi
tambah. Okey, sekarang kita ganti nilai. Macam mana kita nak ganti nilai kalau kita tak guna kalkulator? Lagi pula dalam set. Alamak. Caranya adalah kita boleh guna tangan kiri kita. Okey, ini dalam buku teks pun ada. Di luar sin, dalam cos. Okey, yang di luar ni daripada jari anak tu sifar 1, 2, 3, 4. Ini nilai bagi sin. Dan baris yang di dalam ni adalah nilai cos. Okey, so macam mana cara nak guna? Kita tengok cos 45 darjah. Kita cari sudut 45 darjah. Cos di dalam. Okey, jadi 2. Kita gantikan dalam rumus ni. Set 2 per 2. Okey, cos 30. Okey, cari 30 darjah. Cos di dalam, maka set 3 per 2. Okey, sin 45 darjah. 45 darjah di sini, sin sama juga nilai dengan cos ya, 2. Okey, set 2 per 2. Sin 30. Okey, 30 darjah dekat sini, 1. Set 1. Okey, dapat balik 1 per 2. Maka sin 30 adalah 1 per 2. Okey, jadi kita akan dapatlah ungkapan seperti ini. Dan bila ada dua pecahan didarabkan, kita kena darabkan pecahan dulu. Okey, kita akan dapat ungkapan seperti ini. Okey, sekarang dua-dua sama per 4. Okey, jadi kita boleh terus gabungkan dia sebagai set 2 darab set 3 tambah set 2. Okey, set 2 darab 3 ni sebenarnya kita boleh gabungkan jadi set 6 kan? Tapi saya tak nak buat macam tu. Kenapa? Dekat sini pun ada set 2. Okey. Jadi sini ada set 2, sini ada set 2. Saya keluarkan set 2 tu. Faktorkan dia keluar. Okey, maka kita akan dapatlah jawapan negatif set 2. Okey, negatif jangan tinggal ya. Dalam kurungan dia set 3 tambah 1. Okey, set 2 ni bila kita dah faktor tinggal 1 per 4. Okey, sekarang kita tengok pula contoh seterusnya. Okey, saya tinggalkan tapak tangan tu dekat situ. Okey, tangent 75 darjah. Okey, menggunakan sudut yang ada ni, boleh tak kita dapat 75? Boleh. 30 dan 45. Okey, 45 tambah 30. Okey, jadi kita gantikan tangent 45 tambah 30 ni kepada ungkapan di sebelah kanan. Okey, kita dapatlah nilai seperti ini. Macam mana kita nak dapatkan nilai tangent ni sedangkan dekat tapak tangan kita ni, kita cuma ada nilai sin dan cos. Pertama sekali kita cuba tekan kalkulator dulu. Ini yang saya cakap tadi, tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kita boleh semak guna kalkulator. Okey, kita tekan tangent 45, kita akan dapat 1. Okey, tangent 30 ada nilainya. Okey, jadi yang 1 tu kita gantikan. Okey, kita potong dia habis. Jadi dah senanglah sikit kerja kita. Kita tinggal cari tangent 30 berapa nilainya. Okey, tangent datang daripada sin per cos. Jadi sin 30 cos 30 cari je macam biasa guna tapak tangan. Okey, selepas kita permudahkan, kita akan dapat 1 per set 3. Jadi kita gantilah ke dalam pecahan kita di sini. Dekat pengangka ada pecahan, dekat penyebut pun ada pecahan. Okey, kita permudahkan. Okey, bila operasi bahagi, dua-duanya pecahan, kita boleh tukarkan kepada darab. Okey, so kita terbalikkan. Okey, kita potong-potong, tinggal 1. Okey, so operasi darab, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Maka kita akan dapat jawapan set 3 tambah 1 per set 3 tolak 1. Okey, harus diingat kalau pecahan pada bahagian pengangka ada set, kita kena darabkan dengan conjugate. So conjugate bagi set 3 tolak 1 ialah set 3 tambah 1. Okey, operasinya disungsangkan.
Maka selepas pemudahkan, kita dapatlah ungkapan ini. Step ni saya tak jelaskanlah macam mana nak dapatkan yang ini. Sebab ini sepatutnya skill yang kena belajar dalam tajuk indeks cert dan log. Okay, selepas dipermudahkan, kita akan dapat ungkapan seperti ini. Okay, dah selesai ke? Belum ya. Sini ada 4, sini ada 2, bawah ada 2. Maka semua sebutan yang ada ni dalam gandaan 2. Kita boleh permudahkan lagi. Okay, kita boleh faktorkan 2 tu keluar. Okay, jadi kita akan dapatlah 2 tambah cert 3. Okay, jadi pastikan dalam bentuk termudah. Okay, kita cuba lagi. Diberi sin A sama dengan 3/5 dan tangent B sama dengan 5/12 di mana A dan B adalah sudut tirus tanpa menggunakan CV atau kalkulator. Cari nilai cos A tambah B, tangent A tambah B, sin B tolak A. Okey, nama je tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kita semak jawapan guna kalkulator. Okey, saya susun sikit supaya ada ruang untuk kita tulis. Okey, sebelum kita selesaikan A, B dan C, pertama sekali kita kena tahu dahulu macam mana bentuknya sin A 3/5 dan tangent B 5/12. Okay, bila kita dapat nisbah macam ni, transfer dalam bentuk segitiga. Okay, jadi bagi sudut A, sin tentang bahagi hipotenus. Jadi tentangnya 3, hipotenus 5. Okay, guna teorem Pythagoras kita akan dapat 4. Okay, sama juga dengan B. Okay, sekarang cos A tambah B. Ini sudut A, ini sudut B. Takkan kita nak campur dua ni? Apa jadi dengan nilainya nanti? Maka itulah gunanya rumus yang bertiga ni. Okay, cos. Jadi kita guna cos lah. Kita nak cari ni cos A, cos B, sin A, sin B. Kita dah ada dua-dua segitiga ni. Kita dapatkan semua nisbah terus. Senang kerja. Okay. Sin A 3/5 dah diberi. Tangent B 5/12 sudah diberi. Okay, yang lain kita cari saja menggunakan kedua-dua segitiga yang kita bina tadi. Okay, jadi untuk soalan A, kita guna rumus kedua. Jadi sekarang senang dah kerja kita. Kita gantikan sahaja nilai ke dalam ungkapan ini. Okay, permudahkan. Kita akan dapat 33/65. Soalan B, tangent. Tak ada masalah. Kita guna je rumus yang ketiga. Disebabkan semua ni nilainya dalam bentuk pecahan, jadi per di sini saya gantikan kepada operasi bahagi. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dahulu, barulah pecahan dekat kurungan kedua ni terbalikkan. Jadi operasi darab. Okey, selepas dipermudahkan kita akan dapat 56/33. Soalan C, sin B tolak A. Okey, untuk soalan ini B tolak A. Maka rumus kita pun mesti terbalikkan. Okay, di sini sin A tambah B. Jadi A kita gantikan dengan B, B kita gantikan dengan A. So, jangan confuse lah. Okay, jadi sin A cos B jadi sin B cos A. Tolak cos A sin B jadi cos B sin A. Sama step macam tadi. Masukkan nilai. Dapatlah jawapan negatif 16/65. Apa lagi yang kita boleh buat dengan rumus sudut majmuk? Okey, kita boleh buktikan identiti trigonometri. Jadi sekarang saya letakkan 3 rumus ni. Okey, kita tengok contoh. Buktikan persamaan ini. Okey, sini kita nampak ada sudut majmuk. Okey, jadi kita boleh gantikan. Okey, operasinya tambah. Jadi kita kena ambil yang atas. Okey, kita gantikan, kita dapat seperti ini. Okey, sekarang perhatikan pada bahagian pengangka kita ada operasi tolak. Okey, bila ada operasi tolak pada bahagian pengangka, okey, pada bahagian pengangka sahaja ya, kita boleh separatekan. Okey, kita boleh asingkan jadi dua pecahan. Okey, kita akan dapatlah cos A cos B tolak sin A sin B. Okey. Penyebutnya samalah sin A cos B. Okay, sekarang kita pemudahkan yang mana sama kita potong supaya dia kembali kepada yang satu.
Okey. Sekarang cos A sin A, sini sin B cos B. Cos per sin per cos. Nisbah ni yang kita kena ingat. Okey, ini kena ingat. Saya tunjuklah. So, kita gantikan, kita dapatlah cotangent A tolak tangent B. Okay, jadi itulah perkongsian saya dalam video kali ini. Okay, untuk membuktikan identiti, pastikan banyak latihan. Sebab persamaan yang diberi boleh jadi apa-apa jenis persamaan, tak semestinya contoh yang saya bagi. Mungkin lebih mudah, mungkin lebih rumit yang perlukan banyak step. Tapi apa-apa pun, mesti buat latihan. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.